ni di Bandar Baru Sungai Buloh ni, ya. Jadi saya Abu Hassan bin Lestari ataupun Kapten Besar Abu Hassan bin Lestari, saya dah tinggal di Bandar Baru Sungai Buloh ini selama 31 tahun. 31 tahun. Dan saya memimpin Persatuan Kehadiran Penduduk Bandar Baru Sungai Buloh ni masuk tahun yang ke-10. Ya. Jadi itulah di antara sedikit sumbangan saya, komitmen saya secara sukarela kepada masyarakat Bandar Baru Sungai Buloh. Okey. Walaupun tak menjelah, tapi apa yang kita dengar sama-sama ramai masyarakat setakat yang saya mampu, saya bantu, terutamanya dalam konteks peniaga-peniaga yang sedia ada. Okay? Alright. Sebenarnya isi saya pada malam ini ialah saya nak menjelaskan sikit sebanyak tentang saudara atau brother Asri Janggut ni. Ya? Sebab kita lihat dalam video yang keluar tu, ya, dia lebih menjurus kepada kesalahan orang, ya, kesalahan orang. Dia menunjukkan kesalahan PBT, ya, membenarkan penjagaan-penjagaan yang tak berlesen dan sebagainya. Dia menceritakan tentang video game dan sebagainya yang tak berlesen, menyalahkan pula pihak polis tidak melaksanakan tugas. Tapi sebenarnya dia bermasalah semasa dia menjalankan perniagaan dia. Dan orang tak tahu, orang di luar sana tak tahu tentang apa dia, siapa dia sebenarnya Asri Janggut ni. Yang dia nampak ialah PBT, polis, Sungai Buloh tempat dadah, Sungai Buloh ada tempat video game dan sebagainya. So bagi saya itu imej yang terlampau diburuk-burukkan untuk saya dan rakan-rakan dan tuan-tuan yang duduk di Bandar Baru Sungai Buloh ni. Yang bagi saya peribadi, saya tak boleh terima. Saya tidak boleh terima. Sebab sedia maklumlah, kalau sebut video game, ya, billiard, ataupun kita dengar dua-dua pihak, kita dengar dua-dua pihak. Bukan tak ada. Dan saya tahu di Bandar Baru Sungai Buloh ni sebelum ni pun ada banyak saya dapat maklumat. Dah saya maklumkan, dah saya bantu. Tinggallah 3-4. Itu normal, memang tetap ada. Jadi saya tak boleh terima kalau dia hanya menceritakan tentang kesalahan, kelemahan orang lain tanpa dia menyedari bahawa he is a troublemaker in my area. Okay? Itu yang saya nak perjelaskan pada malam ini. Dan yang keduanya, untuk para peniaga, tadi petang kita pun saya bersama rakan-rakan dah pun dapat bertemu dengan YB Khairudin. Dan Alhamdulillah ada sesuatu yang agak boleh kita usahakan untuk 4 kelompok perniagaan, ya, 4 kelompok kumpulan perniagaan, ya, yang insyaAllah kita akan bantu dengan grup bertindak tadi. Cuma grup yang sebelah sini yang berkilang-kilang ni isunya agak berat sikit lah, ya, pasal dia melibatkan bangunan yang dah sedia ada. Jadi itu mungkin separate isu lah, yang mungkin besok kita akan cuba bantu. Kita akan cuba tengok ke melalui badan bertindak yang kita tubuhkan khas untuk para peniaga di Bandar Baru Sungai Buloh ni, ya. Jadi malam ni saya tidak akan menjawab apa-apa isu yang melibatkan isu yang besar-besar. Saya tak akan jawab, ya. Saya hanya nak, pertamanya saya nak menjelaskan tentang cerita sebenar Asri Janggut ni. Apa problemnya dekat sini hingga dia menyusahkan kita semua. Itu dia hasrat saya. Faham, ya? Okey. Pertama-tamanya tuan-tuan, yang saya nampak lah, ya, sebagai seorang orang Melayu, orang Islam, ya, apabila kita masuk ke kawasan perumahan, kawasan orang, agak-agaknya apa yang pertama sekali kita perlu buat? Bagi salam. Ya, bila bagi salam, orang rumah keluar. Orang rumah keluar kita boleh bertanya, betul? Itu pentingnya. Malahan bukan saja pada orang Islam, orang India ke, orang Cina ke, Kristian ke, whatever it is, ya. Kita pergi rumah orang, kita kena hormat. Kita bagi sikit penghormatan pada orang, tak salah. Jadi bila kita bagi salam, orang keluar, boleh kita cakap, betul tak? Boleh kita kenal. Dan dia pun tanya, cik daripada mana, apa hajat, apa cerita, ya.
Tapi dia ni datang ke Bandar Baru Sungai Buloh, senang cakapnya pakai terjah aja. Pakai terjah aja. Ya? Tak ambil tahu hal orang, dia fikir hal dia saja. Itu yang bagi saya nampak sangatlah. Dengan baju PPIM tu, dengan sumpuknya tu, dengan janggutnya tu, tak nampak macam orang yang melaksanakan prinsip ataupun gaya sebagai seorang Islam. Itu saya tak nampak. Okey? Itu yang saya kesal je lah. Bukan saya minta saya dihormati, tidak. Tidak. Ya? Sekurang-kurangnya tanya penjaga lain. Aku nak menjaga di sini ke di sana, boleh tak? Ya, tanya dulu. Sebab kita sedia maklum, sebelum dia masuk, di sini saja ada 3 penjaga burger. Betul? Otai, Abang Jo dan Wak. Dah ada 3 dah. Betul, kita kata rezeki masing-masing. Betul. Tetapi kenapa nak ganggu orang kita lama? Mereka tu bukan baru semalam, 12 tahun, 10 tahun menjaga. Yang ini bagi saya, sifat dia tak betul. Tak betul. Okey, itu yang pertama lah, ya. Yang kedua, kita lihat dia mula berniaga daripada 1A7. Bukan dalam 3 minggu, tengok dalam air tak nampak rezeki, macam Piramli lah, ya. Jadi 1A7 tak jalan, dia merangkak pergi 1A4 pula, ya. Tengok dalam baldi, nampak katak bungu, bukan nampak duit. Okey, kemudian berpindah ke depan sini. Ini bermulanya. Saya sudah maklumkan pada siang tadi sebagai pengurusi produk. Di dalam sana, mulai daripada pasar A, B, C, D, rumah murah, flat, saya mempunyai sejumlah 2,430 pintu rumah. Kalau satu rumah 2 biji kereta, berapa banyak kereta yang nak masuk dan keluar? Itu baru satu. Cuba lihat, situ ada bank, situ ada BSN, situ ada public bank. Kita ada 6-7 bank dekat sini. Dan kita sedia maklum, kenderaan yang berurusan cukup banyak. Jadi saya cuba nak elakkan supaya jalan ini tidak jam. Sebab ada anak-anak kita yang daripada Kuala Lumpur, daripada Kelang, yang balik bekerja di highway jam, lepas bayar tol jam, nak masuk ke rumah pun jam, ya. Jadi saya cuba elakkan tempat ini. Dan tempat ini dah bertahun saya minta dengan semua ahli majlis dan MPSA, jangan benarkan siapa-siapa berniaga di persekitaran Simpang 4 ini. Dah lama dah saya minta. Sebab saya tahu permasalahan dia. Dengan bas MRT berhenti di depan sini, di depan situ, dengan lori masuk, sebut sajalah. Sebab ini adalah jalan utama, kita masuk dan keluar. Jadi tambah dia pula menjaga di depan sini, pastinya apa yang saya lihat, ianya menambahkan kepada permasalahan yang saya ada. Jadi tempat yang dia menjaga ini tempat yang tidak dibenarkan, memang tak dibenarkan. Tapi apabila dia ditegur oleh pihak PBT, sinilah puncanya. Dia menuding jari pula. Pada siapa? Kepada orang lain yang di seberang jalan. Kenapa yang itu boleh? Kenapa Imbauan Aceh itu boleh? Jual benda haram lagi. Rokok haram ya? Minta maaf, saya tak isap rokok kenapa dia boleh, saya tak boleh? Ini punca dia. Ini punca dia. Dari situ ditegur kali pertama, kali kedua melawan dan kena saman, ya. Sehinggalah dia disita. Itu dia. Saya nak tanya dia, sepatutnya kalau dah ditegur tak boleh, hormatlah. Siapa yang menegur kamu tu bukan saya, satu badan berkuasa yang kita panggil PPT. Dia berkuasa, dia tegur tuan tak boleh, tuan pindahlah. Yang nak berkeras kepala, kenapa? Kenapa nak berkeras kepala?
Tuan datang nak tunggu keras kepala ke nak cari rezeki, ya? Dan kalau betul tuan tak nak pindah, pejabat MPSK dekat, tuan jalan kaki pun sampai. Kalau tuan merangkak saya rasa pun 2 jam pun sampai. Buat laporan, buat laporan. Saya diarahkan pindah cik, tapi orang lain lepas saya tak pindah, baru ada hitam putih. Ini tidak, dia tak buat. Dia tunjukkan dia keras kepala, ya. Sehingga disita. Lepas disita, dia pergi bayar saman dia semua sekali. Dia pergi menyeberang pula ke sebelah sana. Ya, sebuang jalan aja. Saya ingat dia pergi menyeberang ke Siam, di situ dia. Apa bezanya sini dengan situ? Sama juga. Itu sama juga. Jadi dengan senang katanya memang keras kepala lah, dan memang tak nak dengar arahan. So di sini apabila engkar perintah pada PBT dan merupakan satu kesalahan dalam tidak patuh kepada perintah PBT yang telah dikeluarkan, itu satu kesalahan. Sebab tak nak ikut perintah, tak nak ikut arahan. Ya, itu dia yang kedua kesalahan dia. Yang ketiga, selepas meniaga ataupun sebelum habis meniaga, kita dalam PKP, tentulah bahasa banyak sangat PKP ni kan, saya pun susah nak ingat. Tapi senang mudahnya kerajaan kita membenarkan selepas kita dikurung tu, tak boleh berat, tak boleh apa tu, kita dibenarkan sikit sebanyak keluar dan seterusnya kita berniaga. Betul? Dibenarkan kita berniaga. Kerajaan permulaan membenarkan penjaga-penjaga ini berniaga sampai jam 10 malam. Kalau tak silap saya lah, ya. Jadi kita berniaga dan kita patuh pada arahan. 10 malam kita tutup gerai kita. Tapi dia tak tutup pukul 10. Mungkin tak tahulah jam dia rosak ke apa ke, saya tak pastilah. Dia extendkan period dia sampai 12:30. Okey. Terusnya kerajaan bagi lagi kelonggaran sampai jam 12. Jam 12 ni mungkin jam tak pakai langsung. Jadi bila jam tak pakai langsung, tak tahu pukul berapa nak berhenti. Ini masalah. Ya. Bila ada arahan kerajaan yang sabar jelas, kita dengar dua-dua pihak. Sebab penyakit COVID ni, dia tak kira kau siapa. Kita untung saja Perdana Menteri kita tak kena, tapi kena karantin kan. Tan Sri Muhyiddin, betul? Najib tak kena karantin, ya. Minta maaf lah. Okey. So arahan kerajaan yang begitu jelas, yang sepatutnya dipatuhi, malahan semua kita patuh, tapi dia tak patuh. Dia lajakkan jagaannya sampai pukul pagi 2:30 pagi. Ini satu lagi kesalahan besar yang dibuat oleh Asri, yang orang tak tahu. Orang luar tak tahu kesalahan dia ni. Ya. Itu yang sebenarnya saya nak menjelaskan. Jadi pertamanya, perintah yang dikeluarkan oleh PBT dilanggar. Satu kesalahan. Yang kedua, perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan kita untuk menangani pandemik COVID-19 pun dia langgar. Tak tahu macam mana keras kepala dia. Saya tak tahulah. Jadi mula daripada itu juga dia mengambil tindakan yang dia rasa dia betul. Dia rasa inilah peluang untuk aku buat sesuatu di Bandar Baru Sungai Buloh. Okey. Saya lihat dah dua kesalahan besar dia. Ya. Okey. Yang ketiga, yang keempat, dia meniaga. Orang lain lepas meniaga, biasalah, ya. Kawan-kawan yang meniaga di dalam, di sini dan sebagainya, lepas meniaga kita buat apa? Kemas. Well done, terima kasih. Dia kemas, tapi dia letak kantung dia kat situ. Dia letakkan stol meniaga dia. Mula-mula kat sini pun dia letak juga. Itu yang kena sita. Bila dia pindah di sana pun, dia letak juga di situ. Dia tak fikir, tempat ni dah lah aku tak boleh meniaga. Dia tak fikir,
tempat ni besok pagi ada orang tumpangnya tu. Dia tak fikir tu. Dia fikir dia tu. Sebab setahu saya 6:30 pagi ada satu kakak daripada Paigaras jual nasi lemak dan kuih-kuih. Dia ada dekat situ. Depan orang tu ada petonggih dan stall. Apa perasaan awak kalau awak jadi macam kakak tu? Rasa tak puas hati kan? Tapi dia tak fikir bagi saya. Kalau dia fikir dia tak buat. Dia bagi alasan lah. Dia kata tayar dia pancit lah apa semua. Tayar pancit bagi keren lah. Betul tak? Yang timbulkan masalah dekat orang. Orang lain akan keperluan. Dan pukul 11 pagi Rojak Nur ada buat penjagaan kat situ. Cara tak langsung ini menyusahkan orang, menyusahkan orang lain. Tapi kenapa dia tak boleh fikir kalau orang lain? Dia hanya fikirkan diri dia saja. Baik. Yang kelima, dia kata dia franchise nak tolong anak-anak Melayu jual. Saya 2 kali beli burger dia. Nak kata sedap tak sedap lah. Saya beli tu ada sebab. Favorite saya, burger saya Abang Jo. Dia tahulah. Daging half cook Captain Abu makan. Okey, saya beli. Ada tujuan saya beli. Sebab saya dengar pekerja dia bukan orang Melayu. Ini dia. Peniaga dia yang saya confirm adalah seorang Indonesia dan seorang lagi Bangla. Saya tak tanya, halo, ada permit tak ada permit, sama ada Indo tukar ataupun Bangla tu. Tapi mana motif you tadi? Apa yang you cakap nak tolong anak-anak muda Melayu, niaga burger franchise. Tapi yang niaga bukan orang Melayu, bukan anak Melayu tempatan. Betul tak betul tu? Ini dia antara yang saya boleh ceritakan pada tuan-tuan. Nampak sangat dia punya pusing, dia tu berkelempong tu lain daripada yang sebenarnya. Okey. Yang ke berapa? 5, 6. Yang kelima. Yang kelima. Okey. Yang ini agak sensitif sikit lah pada orang Islam. Sebab dalam dia punya tubuh ramah tu, dengan baju hijau dia tu, dengan songkok haji dia, dengan janggut dia, dengan baju dia PPIM PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia okey, image itu melambangkan Islam bagi saya lah. Dengan cara percakapan dia bagus, sebutan hukum agama sikit sebanyak cukup bagus. Persoalan saya, pertanyaan saya, kamu menjaga pada tempat yang tak dibenarkan, tempat ujung sini atau di sebelah sana, tak dibenarkan menjaga, dan kamu melawan pihak PBT, kamu melawan perintah kerajaan. Dan bagi saya, bila itu kamu langgar dengan tempat yang tidak betul, tempat yang kita kata tempat haram lah kita maaf cakap lah, saya sebut sikit lah saya nak tanya pada Asri ini, pendapatan dia setiap hari dia jual tu halal ke haram? Sebab awak dah jual pada tempat yang tak betul. Satu. Yang kedua, kamu lawan lagi orang. Baik ke tak baik tu dalam konteks kita sebagai seorang Islam? Itu dia. Tapi PPIM, jadi saya nak tanya, PPIM ni orang ni macam ni ke? Macam itulah pakai mudah saja, pakai belasah saja, tak ambil tahu hal orang. Adakah ini Persatuan Pengguna Islam Malaysia di bawah siapa tu? Datuk apa tu? Macam mana itu cara dia? Adakah ini amalan mereka? Saya rasa memalukan lah. Terutama saya sebagai seorang Islam, saya tak pandai agama, saya tak ada sumber haji, dia tak ada janggut. Ini tak tipu, ni dah 3 hari tak sempat. Kita tak buat macam tu, memalukan. Patutnya orang macam tu faham, tahu. Kita cuba cari rezeki yang baik, yang halal. Untuk siapa? Untuk diri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Ini tidak. Ini tidak Dia buat macam tu bagi saya mencecahkan image dia dan juga persatuan PPIM yang dibentuknya. Ini di antara yang saya nak bagi tahu lah. Jadi tuan-tuan, benda-benda yang saya sebut ni saya rasa
Di luar sana orang tak tahu. Tak tahu pun tentang apa yang asli dia lakukan di Sungai Buloh. Yang orang luar sana tahu, yang kawan-kawan saya telefon, apa jadi Sungai Buloh ni? Banyak tempat video game. Tempat itu, tempat ni. Tak baiklah tempat kau ni. Itu image dia. Ini yang saya tak boleh terima lah. Bohong kalau tempat tak ada video game dan sebagainya, bohong. Ya. Tapi dia bersepakatan. Ya. Okey. Cara dia buat video tu bagi saya ada matlamat. Ada cara dia. Right? Sebaik-baiknya kalau dia tahu dia kena pindah yang saya sebutkan dulu tadi, buat laporan kepada PBT. Laporkan pada PBT. Ya. Kalau dia tahu ada pusat video game, ada bilik main dan sebagainya, Balai Polis IPD Sungai Buloh tak jauh. Dia boleh pergi dan melaporkan. Tapi kenapa dia menggunakan kesempatan ambil video keliling apa semua sekali dan buat statement yang mengatakan Sungai Buloh ni begitu, Sungai Buloh ni begini. Ini bagi saya satu tindakan yang ada motif. Sebenarnya dia tahu, okay, dan secara tak langsung untuk menentaskan hal-hal pentadbiran yang berlaku di negeri Selangor. Itu matlamatnya saya. Sebab saya lihat bila isu ni dia dibagi peluang berjumpa dengan IGP. Bukan senang nak jumpa Datuk Amir Bador tu. Orang bunuh orang tak jumpa dia. Dia dapat peluang sembang pula tu. Dan ikutan dengan tu menteri pula datang ke tempat kita ni. Baguslah, alhamdulillah lah menteri datang. Tapi saya rasa ada hidden agenda. Wallahualam, saya tak boleh nak komen lah. Tapi pada IGP, Datuk Seri Bador dan juga pada Menteri KDN, terima kasih banyak-banyak for your support kerana mereka sudi ambil perhatian, sudi datang tengok Bandar Baru Sungai Buloh. Alright. Cuma yang saya tertulan sebagai pengurusi produk kat sini, hasil daripada video yang ditunjukkan tu, apa jadi pada kita di sini? Namanya busuk nama Bandar Baru Sungai Buloh. Yang ini yang kita nak bersihkan. Yang ini kita nak tentukan tempat kedudukan kita ni tidak ada unsur-unsur yang jahat sangat macam tu. Yang pertama. Yang kedua, hari ini saya pun berpeluh 3 kali tukar baju, pergi menengok keadaan apa yang berlaku. Dan ini secara tak langsung yang saya lihat ialah menjejaskan keadaan. Pertama-tamanya ialah penyaga-penyaga, sama ada yang dalam kedai, luar kedai, dalam kemah, ataupun yang berjaga di tepi jalanan. Ini yang bagi saya perbuatan yang berniat sesuatu yang menjejaskan kita dalam konteks penghidupan kita hari ini. Ini yang saya nak betulkan. Okey, yang ini saya memang nak betulkan. Sebab tak adil. Kau permasalahan, kau tak dengar cakap orang, kau buat itu, buat ini. Akibatnya kami penduduk Bandar Baru Sungai Buloh, khasnya para peniaga, menerima bahana ni. Saya bukan kaki ngeteh. Saya bukan kaki what you call itu roti canai. Tapi syok juga petang-petang kalau duduk lepak menonton lah ni tak ada dah tempat tu. Kenapa perbuatan si Azri ni tadi? Ya, semua kedai ditutup dulu, semua kedai dibuka dan sebagainya. Jadi ini satu yang tak adil buat saya. Yang tidak adil. Jadi rasa saya tuan-tuan, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan didengar oleh pihak luar sana. Ya, kesalahan kita akui, kita lemah, kita tak betul. Kita akui juga pihak PBT pun lemah dan tak betul. Kita akui juga pihak polis pun ada lemah yang tak betul. Tetapi bukan cara macam itu nak memperbetulkan keadaan. Ada saluran, ada cara supaya biar kita tuju pada tertentu saja. Ini. Bukan kita ambil satu Bandar Baru atau satu Bandar Baru Sungai Buloh, terima akibatnya. Yang saya tak boleh terima lah. Ya, saya tak boleh terima. Ya. Jadi saya rasa Azri pertama-tamanya kena minta maaf. Kena minta maaf. Okey, kepada
Pertamanya lah, ya pihak berkuasa yang terdiri daripada polis. Polis jalankan tugas, bohong saja tak jalankan tugas. Saya bekas orang tentera. Ada satu nanti isu yang saya nak bawa juga. Okey, right? Mereka jalankan tugas, bukan tak jalankan tugas. Kalau tak jalankan tugas, rasanya lagi banyak isu. Ya, begitu juga dengan BBT, MPSA. Mereka jalankan tugas, bukan tak jalankan tugas. Tapi sedia maklumlah, dalam satu tandan kelapa itu tak semuanya baik, betul? Kita kena ingat macam tu. Ya, kita kena ingat macam tu. Dalam satu keluarga ada 4 atau 5 anak, ada seorang tu pakai kepala gangster. Ya, jadi macam ni lah. Tapi yang lain bagus, yang lain buat tugas bekerja. Ya, dia kena minta maaf dulu kepada pihak berkuasa, iaitu polis dan juga PBT. Kena minta maaf pada tuan-tuan yang ada depan saya ni. Sebab apa? Sebab masa PKP ni lah, selepas ni lah kita nak mencari rezeki kita. Bukan macam dia. Dia kata dia ada 100 stall. Banyak lagi. Banyak lagi. Banyak lagi ya. Kita katakanlah dia kata 100 stall dia ada. Satu stall bermasalah, dia ada 99 stall lagi yang boleh dapat duit. Tapi tuan-tuan ada satu kedai saja, jual goreng pisang. Kalau tutup seminggu nak dapat apa? Jadi dia kena tahu dia punya tempias permasalahan yang datang kepada kita penduduk dekat sini keseluruhannya, dan tuan-tuan dan puan-puan yang berniaga. Ini dia kena akui kesilapan dia ni dan kena minta maaf. Saya tak kisah, walaupun dia tak hormati saya tak ambil puak pun. Tapi tuan-tuan lebih penting pada saya. Okey? Jadi asli kena buat itu. Kerana minta maaf dengan tuan-tuan semua sekali. Kerana perbuatan itu menjejaskan periuk nasi tuan-tuan. Ya, dalam keadaan kita PKP ni yang terjejas, tak ada kerja, inilah peluang sikit sebanyak. Terutamanya penjaga-penjaga rimbo tu kan, ya. Macam-macam dia jual. Pokok bunga pun dia jual. Air mineral pun dia jual, saya tengok. Itulah hasil pendapatannya. Itu terjejas. Bayangkanlah. Satu perbuatan yang bagi saya tidak baik langsung. Tidak baik langsung. Jadi Hasri kena minta maaf pada kita semua, supaya adil. Kau dah buat salah, kau kena minta maaf banyak-banyak. Dan satu lagi persoalan yang agak personal saya dengan dia lah. Ditegur pun tadi rakan-rakan saya bekas tentera. Saya masuk tentera tahun 80, askar perang pada unit airborne, layu terjun, dan memang askar perang. Okey. Dan saya masih lagi mengamalkan sebagai seorang Islam. Di mana tempat saya boleh solat, saya solat. Walaupun susah. Saya masuk hutan kadang-kadang 3 bulan, 2 bulan. Ya, pada tahun 81, 82 sampailah tahun 88 saya. Ya. Saya bersolat kerana saya mengaku orang Islam. Tapi bila komen dia pagi tadi, dia sebut askar dan polis tak menentukan solat ni, ya Allah ya Tuhanku. Malu sangatlah. Malu sangat orang yang berkopiah. Malu sangat orang yang berjanggut. Jangan sebut janggut ya. Yang kamai janggut ya. Mengatakan demikian, di mana kedudukan dia sebagai seorang Islam? Janganlah buat tuduhan macam tu, tak elok sangat. Jauh sangat. Okey. Jadi saya pribadi bagi tahu kat dia, lain kali kalau nak bercakap nak apa, pakai ini. Pakai ini dulu, akal tu. Bila kamu buat sesuatu dengan menggunakan akal yang Allah bagi, kamu biasanya tak menyusahkan orang, tak menyakitkan hati orang. Tapi bila kamu tak pakai ini, bermasalah. Ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu saja yang nak saya sampaikan. Jadi untuk para penjaga yang petang tadi dah berjumpa dengan YBKMD, dan kita pun dah tubuhkan ahli jabatan kuasa bertindak untuk bantu. Sama-sama kita berusaha. Sama-sama kita berusaha untuk memulihkan keadaan kita. Dan saya rasa kalau kita boleh usahakan dapat menjaga dalam waktu terdekat, kita dah berjaya dah. Itu yang paling penting lah bagi saya.
ya. Tapi kita kena sama-sama usaha, sama-sama buat, baru kita boleh dapat. Okey. Pada rakan-rakan yang berada di kawasan kilang, saya rasa ini isu kita akan bawa juga, because UK isu ni a bit complicated sikit lah, ya. Sebab you ada building, you ada lesen, tetapi you kena koyak sana, kena tanggal sana. So yang itu kita akan bawa juga kepada pihak NDSA dalam pertemuan kita akan datang. Jadi yang penting bagi saya, kita kena buat kerja, kita kena tentukan apa yang kita nak buat itu boleh diterima dan kita boleh cari makan di Bandar Baru Sungai Buloh ni. Itulah permintaan saya. Jadi saya secara peribadi minta maaf banyak-banyak lah ya malam ni. Mungkin apa yang saya cakapkan ni tak begitu tepat dan sebagainya, tapi saya tulis semua sekali apa yang saya nak cakap, saya nak sampaikan, supaya di luar sana persepsi itu nak diperbaiki dan diperbetulkan. Jangan hanya nampak kepada kesalahan orang saja, sedangkan kesalahan diri sini tidak dibagi tahu. Itu matlamat saya lah, ya. Jadi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada semua kawan-kawan saya yang hadir pada malam ini, mendengar sikit apa yang saya terangkan ni. Mudah-mudahan keadaan kita reda, MPSA pun dia cool down sikit, ya. Tak adalah panas kan. Kerana MPSA bagus. Yang lepas-lepas kita berniaga di dalam, saya bagi tahu, kita dah berniaga tak ada lesen. Janganlah kita kembang macam peacock itu apa? Burung merak. Kita follow, kita akur. Pasal dia jalankan tugas. Kita nak cari rezeki. Dia sama, kita ambil. Jangan terus bayar. Tunggu ada 50%. Tunggu ada 50% baru kita bayar. Kita akur. Pasal itu tugas dia. Jangan lawan-lawan, kita makan. Kita minta pihak MPSA dapat kerjasama dengan kita, ya. Terusnya pihak polis pun, kalau nampak tak pakai helmet, tangan terus sama, janganlah kan. Cari helmet, kali rumah pakai helmet kan. Okey, kita boleh bekerjasama, ya. Begitu juga dengan para penjaga, baik yang menjaga di dalam, di kedai ataupun di kilang, di kawasan yang dah di sana tu, jagalah cara elok, ikutlah peraturan, fahamilah, patuhilah peraturan yang dikeluarkan oleh pihak PBT. InsyaAllah kita tak ada masalah, ya. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk kebaikan bersama di Bandar Baru Sungai Buloh ini. Sekian daripada saya, terima kasih sekali lagi. Dan sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil kesimpulan di sini. Sebenarnya kami menunggu saat hari ini untuk membuat press conference ini, untuk melihat, menunggu apa kesan viral-viral yang telah satu Malaysia mungkin dah sampai ke Singapura, ke Indonesia sebenarnya. Okay. Apa yang tuan-tuan dengar adalah sebenarnya cerita yang dibawa dalam TV itu semua, saya istilahkan dia cerita-cerita chapter 2. Chapter 2. Dia start chapter 2. Apa yang saudara pengurusi persatuan kita beritahu ni, chapter 1 yang dia tak beritahu kepada seluruh Malaysia. Okay? Malunya kita ni. Saya, Abang Ipah, saya teks kepada Al-Ustaz. Dia kata Bandar Baru ni banyak mafia lah, dia kata. Jadi tak apalah, iaitu sekarang mungkin InsyaAllah sikit demi sikit terhakislah dalam benda tu. Dalam ni kita sebenarnya apa yang pengurusi tadi Kapten Abu cerita tu adalah rintitan cerita yang sebenar. Kerana kami di sini pun kadang-kadang jadi penguasa yang tak berbayar lah. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi nak confirm. Okay. Contohnya dia kata tadi, kadang-kadang tu biasalah nak kemas pelajar 1 jam
Kan dia kata. Tapi kadang-kadang dia tu ayat, kadang-kadang dia tu hari-hari. Dan kami dah time, saya dah buat timing. Gerai tom yum yang siap masak banyak kuali dengan saya juga nak, sebelum saya serahkan, saya akan menjemput para wartawan pres untuk bertanya persoalan. Saya ingin menjemput saudara Fuad kita. Dia memang penduduk dan dilahirkan di Bandar Baru dan dia juga terlibat dengan perniagaan seperti tuan. Okey, di dalam tu dah sana. Kalau tuan pergi sekarang yang tak nak pergi tu, tuan takkan nampak macam padang gerak, padang terpukul dah. Dah tak ada gerai-gerai yang berlampu-lampu semua tu, dan bunyi kuali tu dah tak dengar dah. Jadi saya ingin menjemput saudara Fuad kerana dia pengalaman dia berurusan dalam perniagaan dengan tak ada permitnya. Kan, sebab kan tak ada permit. Pengalaman dia berurusan dengan pihak PBT bagaimana hingga dah berpuluh tahun. Jadi saya minta saudara Fuad untuk memberi sedikit background, ya. Assalamualaikum dan selamat malam pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun sebenarnya tak ada nak ulas banyak pun. Cuma mungkin Asri ni dia tak tahu kita punya perjalanan perniagaan kita dekat Bandar Baru ni selama ni dah berapa lama, hingga menimbulkan orang kata onar lah pada yang tak, orang kata apa, yang tak bersalah. Okey, saya cuma nak bagi tahu sedikit sebanyak sejarah pasal peniaga penjaja Bandar Baru Sungai Buloh. Peniaga Bandar Baru Sungai Buloh ni telah wujud lebih kurang 20 tahun lebih dengan permasalahan yang sama. Tak diberi lesen dan ada kadang pernah dapat yang sementara dan tak ditetapkan pada tempat yang sepatutnya. Dan kita pun sedia maklum untuk peniaga-peniaga dan penjaja ni tak ada, orang kata apa, bukannya peniaga besar yang ada modal untuk letakkan satu tempat dan berniaga secara besar-besaran. Cuma kita ni banyak bawa permasalahan ni kepada PBT, Ahli Majlis dan YB sendiri untuk berbincang atas budi bicara. Dan daripada itu kita diberi berniaga atas tapak yang telah digazetkan untuk boleh tanpa pengawasan Siasri. Sebab dia ni peniaga baru, dia tak tahu pun macam mana apa yang telah ditetapkan atau yang boleh dan tak boleh. Yang lain untuk penjaja kecil ni yang perlu diorang faham, semuanya di kalangan ibu tunggal, makcik-makcik yang tak mampu dan hilang punca jabatan, dan termasuk juga yang terkesan masa COVID-19. Benda ni memang dah diwar-warkan pun dan ada setengah dah digazetkan pun, termasuk di sebahagian jalan di sebelah sana, berhadapan dengan Parkir, berhadapan dengan Super Table, yang boleh berniaga termasuk pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PBT. Cuma yang kita terkilat bila Asri ada mendakwa kita telah memberi sogokan kepada PBT, pihak berkuasa tempatan. Ada bagi ke? Saya tanya. Kebanyakan peniaga kecil, masalah dia sama. Bila kita tanya, berniaga hanya untuk cukup makan, dan kita tak boleh terus mengharapkan bantuan. Betul? Bagaimana kita dituduh menerima, memberi sogokan kepada PBT? Sedangkan kalau kita tanya semua ni, semua menafikan. Sebab kita betul-betul menjaga atas budi bicara dan akan cuba menyelesaikan isu ni walaupun dah lebih daripada 20 tahun. Susah saya nak gambarkan pasal Azri ni pun, dia kata dia duduk ni lama, seperti yang Kapten Abu ada maklumkan. Kalau betul dia berniaga lama, dia patut dia tahu benda-benda ni mengakibatkan kesan yang besar pada peniaga-peniaga yang lain, masuk makcik, ibu tunggal apa semua ni, yang diberi notis serta-merta, termasuk dengan bahagian kilang-kilang ni yang tak masuk akal.
dalam niaga tak seberapa, kena pula notis, kena buat pembersihan. Itu semua memerlukan wang. Itu yang kesan daripada yang Azli janggut di sini tak tahu. Kalau kata biadab lah sebenarnya. Kita sendiri pun membantu pejaja-pejaja kecil, termasuk juga dia kalau digambarkan di bawah PPIM. Tapi apa yang kita nampak kat sini, cara dia memang tak betul lah, tak seperti yang digambarkan. Kalau nak kata kaya, saya rasa penaga kat sini tak kaya pun semua sebenarnya. Kalau ada kaya, takkan duduk pada bagian-bagian tepi-tepi jalan ni apa semua. Dan kita sendiri pun berapa kali dah mengalami notis, saman, sita. Betul tak saya? Semua ada benda ni. Sebab apa kita tahu kita tidak berlesen, dan kita termasuk dengan akta-akta yang sepatutnya telah PBT kuasakan. Dan bukannya kata kita bagi rasuah, kita juga minta budi bicara pada ahli majlis, pada YB, pada ahli parlimen yang siasi tak nak tahu pun. Semata-mata nak tutup kesalahan dia, dia berniaga lebih daripada yang sepatutnya. Dan akibatnya terkesan pada yang lain. Sama juga bila ada cuba bagikan isu kat sini, yang dia berniaga sampai 2 pagi, 3 pagi. Ini bukan kita yang cakap lah, tapi ada juga yang bercakap dia berniaga pada yang penjudi-penjudi kat dalam tu. Sampai ada buku akaun apa semua. Macam mana dia boleh communicate dengan kedai-kedai tu? Pukul 2, pukul 3 kita yang mana betul duduk di Bandar Baru Sungai Buloh, kita dah tak keluar dah. Sebab kita dah tahu dah macam mana. Pukul 12 semua dah tutup. Untuk apa dia berniaga? Sebab apa dia berniaga? Secara tak langsung dia pun menyokong juga. Itu masalah dia. Secara tak langsung kalau kita tengok kat sini, kesan dia memang buruk. Cuma kita boleh harapkan pihak yang berkuasa, termasuk pemimpin, untuk membantu kita. Daripada segi kita mengharapkan daripada PBT sendiri, ialah yang telah terbalik dengan unsur-unsur fitnah yang katakan penjadi-penjadi memberi rasuah ni, memberi sedikit peluang atau kelonggaran pada kita lah, yang secara tak langsung teraniaya ni.